Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti mana yang cikgu janjikan untuk elemen rancangan operasi. Okey, yang ini cikgu akan teruskan ke siri yang kedua, iaitu khusus tentang carta alih proses perkhidmatan, iaitu perkara yang kedua. Okey, jadi siapa yang belum menonton lagi video rancangan operasi siri 1, sila lihat dulu video tersebut supaya kamu lebih jelas tentang video pada kali ini. Jadi bagi carta aliran proses perkhidmatan, okey, yang ini cikgu bagi contoh untuk refleksologi. Jadi sebenarnya kamu kena gambarkan ataupun bayangkan apa aturan perkhidmatan yang kamu tawarkan itu, iaitu prosesnya. Jadi daripada situ nanti kamu akan dapat membuat carta alih proses. Jadi carta alih proses ni kalau refleksologi tu bukanlah nak urut mula kat mana. Dia maknanya daripada awal lagi sebelum pelanggan confirmkan, maknanya mereka nakkan perkhidmatan kamu sampailah akhir, apakah proses yang perlu dilalui. Jadi carta alih ni maknanya kalau orang tengok, orang akan tahu dah apa perkara yang mereka perlu lakukan dan apa tindakan selanjutnya. Jadi ini adalah contoh sahaja, kamu boleh buat ikut kesesuaian perniagaan masing-masing. Jadi bagi carta alih proses perkhidmatan refleksologi ni, contoh yang cikgu bagi. Jadi macam biasa, bila mula, dia akan mula dengan bulat, maknanya bentuk bulat ni, yang menunjukkan mula, mesti ada dalam carta alih. Jadi maknanya lepas tu dia akan bermula dengan tempahan pelanggan. Jadi yang ini macam mana nak buat ni? Kalau cikgu buat, gunakan ni je lah, insert yang ada design insert bentuk tu, yang ni insert shape. Jadi cikgu gunakan yang tu je. Mungkin kamu ada lagi yang lain yang mungkin lebih bagus. Jadi gunakan saja apa kemudahan yang ada dalam komputer kamu untuk menghasilkan carta alih. Jadi tempahan pelanggan diikuti dengan perbincangan penetapan harga. Jadi yang ini penetapan harga ni sebab mungkin ada kita punya package tadi tu urutan ni mungkin mengikut masa. Mungkin ada masa setengah jam, masa 1 jam. Jadi maknanya bila pelanggan dah tempah tu, maknanya kita tentukan berapakah harga perkhidmatan kita. Jadi ni yang seterusnya cikgu gunakan diamond ni, maknanya sama ada pelanggan bersetuju tak dengan harga yang ditetapkan. Kalau tidak, maknanya tak adalah kita tawarkan perkhidmatan tu padanya. Tapi boleh je kalau kamu nak buat tambahan kat sini, maknanya buat pujukan lagi. Tapi mudahnya bila dia tak setuju dengan harga yang ditetapkan, jadi maknanya perkhidmatan itu tidak ditawarkan. Kalau ya, maknanya kita akan tetapkan tarikh temu janji. Sebab kita nak ke rumah pelanggan, kita perlu ada tarikh temu janji. Lepas tu diikuti dengan bayaran pendahuluan ataupun deposit. Ni tak wajib, tapi maknanya yang ni cikgu bayangkan kalau perniagaan cikgu, cikgu akan kenakan dulu pendahuluan ataupun deposit. Sebab bila dah ada tarikh temu janji ni, maknanya kita akan kosongkan masa tersebut untuk melayan pelanggan yang ni. Jadi kalau mereka tak dapat penuhi temu janji itu, menyebabkan perniagaan kita akan mengalami kerugian. Jadi kamu buatlah ikut kesesuaian perniagaan kamu. Lepas tu melaksanakan perkhidmatan dan mengenakan bayaran penuh. Lepas tu dah bayar ni, habislah. Jadi itu antara contoh
carta alih bagi perniagaan refleksologi. Kamu buat ikut kesesuaian perniagaan kamu. Jadi kamu yang tahu tentang perniagaan kamu sendiri. Jadi ini cikgu hanya beri contoh carta alih. Okey, jadi yang seterusnya, cikgu akan tunjukkan contoh carta alih pembersihan. Okey. Mula, lepas tu hubungi ataupun dihubungi pelanggan tentang perkhidmatan yang kita tawarkan. Jadi pembersihan ni kadang-kadang kita tak boleh nak tunggu pelanggan saja menghubungi kita. Kita pun boleh menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan. Lepas tu perbincangan penetapan harga, sebab ni perkhidmatan pembersihan. Harga berbeza-beza, mungkin mengikut keluasan ataupun mengikut tugasan. Jadi kamu kena ada perbincangan dengan pelanggan dahulu. Ataupun kat sini kamu boleh bagi tahu juga, kalau pembersihan ni maknanya perbincangan penetapan harga ataupun pergi ke rumah pelanggan. Okey, boleh je tambah kat sini. Maknanya mengunjungi kawasan tersebut dan juga membincangkan harga. Ataupun kamu tak nak, katalah kamu tak pilih nak pergi ke lokasi tempat pembersihan tu. Okey, kamu boleh bagi dulu perbincangan pakej harga. Lepas tu kamu boleh tambah lagi kat sini. Maknanya kalau dia setuju, maknanya kamu akan pergi ke lokasi berkenaan. Okey, lepas tu kalau yang ini pula tentang penetapan harga tadi, kalau setuju, jadi maknanya kita akan buat tarikh temu janji. Kalau tidak, maknanya perkhidmatan itu tidak akan ditawarkan. Tapi kalau kita menjalankan perniagaan betul-betul, kalau pelanggan tak setuju, cuba lagi pujuk ataupun tawarkan perkara yang menarik, tapi tak merugikan perniagaan kamu, supaya pelanggan akan menggunakan perkhidmatan kamu. Jadi ini saya bagi yang ringkas saja. Perbincangan penetapan harga, ataupun boleh tambah dengan macam saya bagi tahu tadi, pergi ke lokasi kawasan pembersihan untuk mengesahkan betul tak harga yang kamu letak tu. Okey, lepas tu bila dah setuju, maknanya kita tetapkan tarikh temu janji. Okey, lepas tu bayar pendahuluan ataupun deposit. Okey, lepas tu melaksanakan perkhidmatan pembersihan. Okey, ni kebetulan dah penuh melaksanakan perkhidmatan pembersihan, bayaran penuh. Ataupun dekat sini kamu boleh tambah lagi, mengambil gambar kawasan pembersihan untuk tujuan dokumentasi. Lepas tu menyimpan dokumentasi membuat bayaran penuh. Okey, lepas tu jangan lupa bila akhir tulis tamat dan bentuknya mesti bulat. Okey, seterusnya contoh untuk kurier. Okey, sama juga mula. Lepas tu maknanya terima pelanggan, maknanya kurier ni pelanggan datang kepada pelanggan datang di premis perniagaan. Okey, lepas tu maknanya timbang dan juga penentuan harga. Okey, jadi sebab kurier ni kamu tentukanlah sama ada harga tadi nak mengikut berat dan juga jarak ke. Okey, jadi kat sini maknanya sebab kalau menghantar bungkusan ke barang ke kan perlu kena tahu dulu dia punya timbangan untuk kita tentukan harga. Lepas tu bila kita dah sebutkan harganya kepada pelanggan, okey, kita buat pilihan pada dia nak terima ataupun tidak. Sama macam tadi, kalau tak tu maknanya kita tak tawarkan perkhidmatan tersebut. Kalau setuju maknanya lepas tu pelanggan akan membuat bayaran. Lepas tu kita buat proses pembungkusan, nak pastikan barang pelanggan selamat. Lepas tu penghantaran barang. Lepas tu perlu simpan bukti ataupun
dokumen penyerahan. Jadi bagi penghantaran penting kita menyimpan bukti ataupun dokumen bagi serahan. Jadi dia berakhir dekat situ. Jadi itu saja contoh bagi carta alih proses perkhidmatan. Macam saya bagi tahu dalam video sebelum ni, kamu boleh rujuk buku teks kamu bab 7. Jadi sebenarnya mudah saja untuk menyediakan carta alih ni. Jadi sekian dulu. Semoga kamu dapat membuat carta alih yang terbaik. Sekian, terima kasih.